Dalam masa 5 bulan sahaja, bilangan kes bermula dengan ratusan pada Januari 2020 sudah mencecah 4 juta kes dan 280,000 kematian seluruh dunia. Walaupun kes di Malaysia sudah mula menurun setelah PKP sebulan, ini sejarah dalam pemikiran. Kita harus terima hakikat bahawa seluruh dunia sedang berubah dalam situasi yang tak pernah kita alami selama ini. Majalah Economist melabel ini sebagai the 90% economy. Cara hidup kita sedang berganjak. Kita sedang dan telah saksikan kita semua duduk di rumah, berkurung, duduk diam-diam, beratur nak masuk ke kedai kuncit. Perniagaan yang tak dapat berjalan. Orang yang makan gaji harian tak dapat nak keluar kerja. Anak-anak tak ke sekolah. Barisan yang panjang ke pajak kedai. Dan berapa kali sudah kita meninggalkan solat Jumaat di masjid. Pada 9 April lepas, Pertubuhan Pertolongan Wanita WHO menyatakan ada lonjakan lebih 40% kes keganasan rumah tangga berdasarkan talian kasih dan WHO hotline. Perubahan kepada yang tidak diketahui selalu menyebabkan kerisauan, kegusaran, kesedihan ramai. Ini tabi'i dan lumrah kehidupan dalam suasana kesusahan yang berterusan. Pernah ditulis oleh Syekh Mustafa Masyur yang cuba membetulkan fahaman salah berkenaan ujian, yang menganggapnya sebagai balak, pukulan maut yang tak akan beri peluang untuk kita bangun, tamatkan kehidupan dan meruntuhkan binaan. Dari sinilah tajuk peringatan ini diambil. Hakikatnya ada hikmah di sebalik semua ujian yang mungkin kita tak faham. Lagi-lagi sewaktu kita diuji. Musuh kita sejak Nabi Adam lagi sentiasa mencari jalan menyesatkan kita ke neraka. Syaitan yang dilaknat, usahanya dari semua arah dan pelbagai teknik mengikut PL orangnya. Orang yang baik disalur dengan ujub, sum'ah dan riak kepada amalannya. Ditiup was-was, dihalang buat baik, digalak laku engkar. Bila penuh dengan dosa, dibuang segala pengharapan untuk kembali ke pangkal jalan. Acap kali orang yang jatuh ke gaung kesukaran seakan tidak nampak sinaran harapan untuk naik semula. Ini satu situasi yang bahaya. Tak kala itulah syaitan bersorak gembira. Pernahkah kita mendengar kisah seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang dan telah diampuni? Dan ingatlah juga sabda Nabi riwayat Ibnu Majah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Maksudnya, kesemua anak Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad juga tersebut, sungguhnya Allah menerima taubat hamba-Nya selama nyawanya masih belum sampai ke kerongkong. Akan tetapi, ramai yang terlupa kitaran kehidupan, ada pasang surutnya, ada turun naiknya. Ini termaktub dalam surah Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Nah, diulang 2 kali penegasan, iaitu inna, sesungguhnya. Suatu yang menarik dari segi bentuk kalimah yusra wal usra ini, ataupun senang dan susah yang digunakan adalah, yang pertama, susah dan senang diletakkan bersebelahan, menunjukkan susah dan senang akan berlaku tanpa selang jurang. Yang kedua, ada pendapat ulama menjelaskan bahawa perkataan al-usra yang disebut secara makrifah dengan kalimah alif lam ataupun definite article dalam 2 ayat merujuk kepada satu perkara. Maka 2 kali sebut merujuk kepada satu kesusahan yang sama. Tetapi perkataan yusra yang disebut secara nakirah menunjukkan kemudahan pertama dan kemudahan pada ayat kedua
adalah merujuk kepada kemudahan-kemudahan yang berbeza. Al-Hasan meriwayatkan Nabi SAW pada suatu hari keluar tersenyum gembira sambil bersabda, yang lebih kurang maksudnya, satu kesukaran tak dapat mengalahkan dua keringanan kelapangan. Maka yakinlah bahawa sesudah susah tentu akan diikuti dengan senang yang lebih besar, lebih hebat dan lebih best. Inilah ayat-ayat penenang kepada Nabi dan para sahabat dulu tatkala diuji. Saya ingin berkongsi sebuah kisah susah dan senang yang pernah saya dengar sewaktu zaman saya belajar dulu. Pada tahun ke-7 kenabian, kaum Quraisy bersetuju untuk memboikot, untuk memulau dan mengadakan sekatan ekonomi kepada Rasulullah dan juga keluarga Nabi, iaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, sehingga mereka terpaksa keluar ke satu tempat dipanggil Syi'ab Bani Al-Muttalib selama lebih kurang 3 tahun, dan sangat terseksa ketika itu, sehingga diberitakan ada sahabat-sahabat terpaksa makan daun-daun dan juga kulit-kulit kayu, dan juga diberitakan kerana terseksanya, sukarnya keadaan ketika itu, pakcik Nabi iaitu Abu Talib dan juga isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid meninggal selepas 3 tahun pemboikotan itu. Ada yang mengatakan disebab kesukaran semasa pemboikotan itu. Dan selepas kehilangan kedua-dua orang yang Nabi sayang ini, maka hilanglah pergantungan Nabi kepada orang yang memberi protection ataupun mengawal dari Nabi daripada diserang secara fizikal oleh kaum Quraisy di luar. Dan apabila pulang ke rumah, hilanglah orang yang membantu Nabi, menenangkan Nabi dari segi emosinya, dari segi sokongan moralnya. Maka tahun itu dikenali dengan tahun kesedihan. Lebih-lebih lagi kaum Quraisy bertambah dan meningkatkan serangan, cercaan kepada Nabi dan juga para sahabat. Tetapi pada satu ketika, Zaid bin Harithah datang kepada Nabi dan katakan bahawa ada satu peluang dakwah di Taif, dan Nabi pergi bersama dengan Zaid ke Taif untuk berdakwah. Akan tetapi bukannya diterima dengan baik, malah diupah budak-budak untuk membaling batu kepada Nabi sehingga mereka berlari keluar daripada Taif dalam keadaan berdarah. Diceritakan darah Nabi itu mengalir di kaki Nabi itu sampai terlekat kaki Nabi dengan selipar tu. Dan mereka, Nabi dan juga Zaid sampai di satu lembah, dan kemudian ada satu cerita yang di mana Jibril datang bertanya dengan Nabi sama ada nak dikapitkan golongan Taif itu di antara dua bukit. Nabi kata tak. Bayangkan dalam keadaan sedihnya begitu, daripada rentetan kesukaran, Nabi di boikot, dua orang yang disayangi meninggal, kemudian dihalau, keluar daripada Taif dalam keadaan begitu. Tapi apa yang berlaku? Apa yang menarik kalau kita kaji saudara, ialah selepas rentetan kesukaran ini, peluang-peluang dakwah terbuka. Tetapi satu yang signifikan bagi saya adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apabila Nabi diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, dan ketika itu Nabi menjadi imam kepada semua para Nabi. Nabi telah naik ke langit dan telah lihat hakikat sebenarnya surga dan neraka. Telah bertemu dengan Allah Ta'ala dan telah menerima arahan untuk salat. Jika telah nampak hakikat, jika telah nampak syurga dan neraka, apakah
besarnya, apakah besarnya segala kesusahan, segala cabaran yang ada di dunia ini. Maka saya nak tekankan bahawa rentetan peristiwa sukar itu Allah akan ubah, dan dalam kes ini Allah ubah setelah berlakunya Isra' Mi'raj. Maka setelah Isra' Mi'raj itu apa yang berlaku? Berlaku Fathul Makkah, berlaku hijrah, kemudian Hudaibiyah, kemudian Fathul Makkah dan sebagainya. Pernah berlaku semasa peristiwa hijrah, apabila Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar tengah keluar nak menuju ke Madinah, apabila dikejar oleh Suraqah bin Malik, dan Suraqah bin Malik itu jatuh daripada kudanya berkali-kali, kemudian meminta Nabi berhenti. Dan kita perlu ingat bahawa ketika itu Nabi pernah menjanjikan Suraqah bin Malik dengan gelang Kisra, iaitu gelang kerajaan Maharaja Parsi. Dan memang perkara itu ditunaikan oleh Umar semasa zaman beliau menjadi khalifah. Cuma hakikatnya ialah ketika Nabi menjanjikan kepada Suraqah itu, Nabi dalam keadaan pelarian daripada musuh, telah melalui banyak-banyak ujian, banyak-banyak kesukaran, tetapi masih yakin bahawa masa depan itu ada penuh pengharapan. Saya berpandangan bahawa bila kita diuji, insya-Allah kejayaan yang lebih besar menanti. Maka bila diuji, jangan sekali-kali mengalah. Biarlah merangkak pun, terus mara ke hadapan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang lebih kurang maksudnya, pertolongan Allah diturunkan dari langit menurut kadar beban keperluannya, dan turunlah kesabaran menurut kadar ujian bala musibah. Maka yakinlah bahawa selepas susah itu akan ada senang, dan Allah tak akan menguji kita lebih daripada kadar yang kita mampu untuk menanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran daripada kisah yang dikongsi sebentar tadi. Saya ingin tinggalkan 3 nasihat untuk kita manfaat bersama. Yang pertama, tak kala kita susah dan diuji, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala. Hampiri Allah Ta'ala. Berdoa padanya. Mintalah padanya dengan sepenuh hati. Tidak kira dalam apa bahasa sekalipun. Zikirlah dan ingatlah Allah Ta'ala sentiasa. Bergantunglah pada Allah Ta'ala. Dan bacalah, tadabburlah, hayatilah ayat-ayat Al-Quran. Ambil pengajaran dan ketenangan daripada ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah penuh pengajaran di dalamnya sebagai bekalan perjalanan hidup kita. Pernah disebut oleh Syahid Said Qutb, penulis tafsir Fi Zilal Al-Quran, sesungguhnya Quran itu diturunkan dalam suasana panas ataupun sukar. Kamu tidak akan memahaminya melainkan dalam suasana yang begitu panas ataupun sukar seperti mana ia telah diturunkan. Yang kedua, tak kala kita susah dan diuji, pasakkanlah niat bahawa ujian ini akan menguatkan kita, menguatkan tekad kita, dan bukan melemahkan kita, melemahkan semangat kita, melemahkan daya juang kita, melemahkan iman kita. Ingatlah, ganjaran yang lebih tinggi, lebih mahal harganya, lebih tinggi maharnya. Ayat Quran dalam surah Ali Imran ada disebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin.
Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata kepada Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan nyata orang-orang yang bersabar. Dan yang ketiga, tak kala kita susah dan diuji, kekalkanlah kekuatan diri jasmani dan emosi. Kalau perawakan fizikal kita lemah, sedikit sebanyak akan mengesani pemikiran dan juga emosi kita. Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Bersemangatlah kamu melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah pada Allah. Serta janganlah engkau malas. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi aku berbuat begini dan begitu, nescaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya, dan jauhi olehmu dari ucapan seandainya, kerana sesungguhnya ungkapan seandainya membuka peluang masuknya syaitan. Dan pandanglah ujian dengan positif. Tanyakan apa yang kebaikan daripadanya dan apa pengajaran daripadanya. Daripada Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan urusan seorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Apapun, tak kala kita susah, masih ada yang lebih susah. Saya baru terima daripada NGO kemanusiaan APAC di Istanbul gambar keluarga Syria yang iftar dikelilingi bangunan yang sudah hancur di Idlib. Bayangkan mereka hidup sekian lama dalam suasana perang. Bagaimana pula di Gaza, di Eritrea, di Arakan dan banyak lagi tempat. Maka bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Secara rumusannya, tak kala diuji dan menghadapi kesukaran, pertama, rapatkan diri pada Allah Ta'ala dengan doa, zikir dan tadabbur Quran. Yang kedua, yakinlah bahawa ujian ini akan menguatkan kita dan bukan melemahkan kita. Yang ketiga, kuatkan diri, kekalkan positif dan bersyukurlah. Be strong, be positive and be grateful. Inilah sedikit peringatan daripada saya untuk manfaat bersama, terutamanya kepada diri sendiri. Matahari pagi sudah meninggi, embun mula hilang seri. Banyak tips sudah dikongsi, ayuh kita jadikan amali. Temenung pipit di tepi telaga, senduduk tidak berbuah lagi. Walau sudah jauh di mata, ukhuwah tetap kekal di hati. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna wa qina syarraz zalimin anna. Ya Allah, tingkatkan darjat ketakwaan kami, janganlah kurangkan darjat kami. Muliakanlah kami, jangan hinakan kami. Kurniakan nikmat-Mu kepada kami, janganlah haramkannya untuk kami. Peliharalah kami, jangan abaikan kami. Redailah kami dan sejahterakanlah kami dari kejahatan orang yang zalim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.